حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita berhimpun di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian tafsir Al-Quran, sambungan daripada surah Asy-Syams, ya? Sambungan daripada surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams merupakan surah yang ke-91 mengikut susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Dan di dalamnya terdapat 15 ayat saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ni kita akan tengok daripada ayat yang ke-11 hinggalah ayat yang ke-15 sahaja insya-Allah. Jadi 5 ayat ini saya akan bacakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Thamud biṭagwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, demikian 5 ayat terakhir daripada surah Asy-Syams yang kita akan pelajari pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan terjemahannya terlebih dahulu. Kadzabat Thamud biṭagwaha. Kaum Thamud telah mendustakan rasulnya kerana mereka melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling jahat di antara mereka. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasulullah, iaitu Nabi Salih alaihi salam, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakannya, iaitu mereka mendustakan Nabi Saleh dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Lalu Allah meratakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita masih ingat lagi
Bila mana kita bicara tentang surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams adalah surah yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalamnya. Ya, kalau kita baca tuan-tuan dan puan dirahmati Allah surah Asy-Syams, setiap kali kita baca huruf waw itu berarti demi. Demi itu berarti bersumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Jadi banyak kali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dan dalam pengajian kita yang lepas kita bicarakan banyak kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan fokus kepada sumpahan-sumpahan itu adalah wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa. Dan kita bicarakan tentang jiwa tu penting sekali tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah, berjayalah mereka yang mensucikan jiwa mereka. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah dan celakalah mereka yang mengotori jiwa mereka. Jadi bila bicara tentang jiwa, Allah Subhanahu wa taala datangkan kisah sebagai pengajaran kepada kita tentang satu kaum yang kotor jiwa mereka. Kita akan belajar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, akibat kotornya jiwa apa yang akan berlaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan satu kisah yang benar. Kisah Nabi Saleh dan kaumnya yang bernama kaum Thamud. Dan Nabi Saleh itu sendiri daripada kalangan kaum Thamud. Sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita kena kenal siapa dia kaum Thamud. Sebelum datangnya kaum Thamud, ada satu kaum yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan penempatan kepada mereka di negeri Yaman. Nama kaum itu adalah kaum Ad. Daripada kaum Ad, Allah utuskan seorang nabi, seorang rasul, namanya Nabi Hud. Jadi kaum Ad ini di Yaman mereka hebat. Allah yang berikan kehebatan kepada mereka, Allah bagi kekuatan kepada mereka. Dan menurut para ulama, kaum Ad yang tinggal di Yaman adalah di antara kaum yang pertama membina bangunan-bangunan yang tinggi di lereng-lereng bukit. Kalau hari ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ibarat kondominium yang tinggi-tinggi, yang mahal-mahal, yang hebat. Tapi gara-gara mereka derhaka kepada Allah, mereka mendustakan Nabi Hud, Allah binasakan mereka. Cuma ada daripada kaum Ad ini yang masih hidup, mereka meninggalkan negeri tersebut, lalu lahirlah anak, keturunan, cucu dan cicit. Kemudian daripada kaum Ad ini bangkitlah satu kaum yang namanya kaum Thamud. Tapi penempatan mereka jauh daripada Yaman, ya, jauh daripada Yaman. Dikenali, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat itu Al-Hijr, dan tempat itu pada hari ini di Arab Saudi. Nama tempat itu dikenali sebagai Madain Saleh. Madain Saleh. Jadi Madain Saleh ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kira-kira dia di utara Madinah Al-Munawwarah. Ya, disebutkan bahawa kalau kita pada hari ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kira-kira tahun 2019 ketika masih rancak lagi package umrah, ada yang buat package umrah dan ziarah ke Madain Saleh. Madain Saleh dia bukan tempat pelancongan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tetapi dia adalah tempat untuk kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran, kesan daripada sejarah bagaimana Allah binasakan satu kaum yang hebat. Hebat daripada segi kekuatan mereka, hebat daripada sudut seni mereka, daripada sudut architecture mereka, hebat.
Dan mereka ini kaum Thamud lahir daripada cucu cicit keturunan kaum Ad. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan jarak di antara Madinah nak sampai ke Madain Saleh itu kira-kira dalam 300 km ke 400 km. Kalau perjalanan tu agak lama, 4-5 jam juga, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahlah sekitar 2018, 2019 banyak package umrah yang menawarkan pakej umrah dan ziarah ke Madain Saleh untuk mengambil iktibar pengajaran daripadanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kaum Thamud di antara kelebihan mereka adalah mereka tidak bina rumah, tapi mereka pahat bukit untuk dijadikan rumah. Bahkan disebutkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam bukit itu rumah mereka tu mewah. Ya, di antara peninggalan yang kalau dilihat cantik ukirannya, dia ada dua. Satu di Madain Saleh, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah pernah pergi ataupun berpeluang nak ziarah ke Jordan, di situ ada Petra. Di situ pun sama, bahawa sebahagian para ulama kata daripada kaum yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kekuatan mereka, kehebatan mereka, kepandaian seni mereka, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mengakibatkan mereka rasa takabur dalam diri. Itu bahaya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kadang-kadang takabur, kadang-kadang sombong, dia boleh terbentuk dalam hati bila kita ada sesuatu. Bila kita ada sesuatu, dia boleh jadi. Tapi selagi mana kita sandarkan, kalau cantik-cantik itu dari Allah, kalau pandai-pandai itu dari Allah, kalau kaya-kaya itu dari Allah, itu orang yang qad aflaha man zakkaha, adalah orang yang disucikan hatinya, semua jiwanya, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana seseorang tu kata, itu sebab kehebatan saya, itu sebab susah payah saya, itu sebab usaha saya, maka dekat situ dia akan mengotori jiwa. Bila semua yang hebat-hebat kita sandarkan pada diri kita sendiri, sebenarnya yang kita tak perasan dia akan meninggikan diri kita sendiri. Kita rasa bangga, kita rasa bongkak, kita rasa sombong, kita rasa takabur, dan itu akan menyebabkan seseorang sukar untuk menerima kebenaran. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu yang kita akan belajar daripada kaum Thamud. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, daripada kaum Thamud, Allah Subhanahu wa taala utuskan seorang nabi namanya Nabi Saleh. Kaum Thamud, tentang Thamud saja, kalimah Thamud disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Tapi dalam 25 ayat. Kerana ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut Thamud sebanyak 2 kali. Jadi kenapa diulang-ulang kisah mereka? Kerana Allah Subhanahu wa taala mahu kita ambil pengajaran di sebalik kisah satu kaum yang rasa diri mereka hebat, rasa takabur dalam diri mereka, rasa sombong dengan kepandaian mereka. Jadi di antara surah yang pendek, kalau tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah nak baca, nak faham tentang kisah Thamud, boleh buka juzuk yang ke-27, dan di dalamnya ada surah Al-Qamar. Al-Qamar ni bulan, ya, surah bulan Al-Qamar. Ya, kerana kenapa dinamakan surah bulan Al-Qamar? Kerana ayat pertama di dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, iqtarabatis sa'ah, telah hampirnya hari kiamat, wa syaqqal qamar, dan telah terbelahnya bulan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam surah ini bermula daripada ayat yang ke-23. Surah Al-Qamar ayat 23 bermulalah kisah tentang kaum Thamud. Sebenarnya kisah-kisah ni dia tak panjang-panjang ceritanya, sikit-sikit.
tapi sekurang-kurangnya kita faham, oh, ini yang dilakukan oleh kaum Thamud kepada Nabi Salih alaihi salam. Kadzabat Thamud bin nuzur. Kaum Thamud telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Nabi mereka, Nabi Salih alaihi salam. Baik, dekat sini yang kita mula nak bicara tentang jiwa, hati ni. Kalau yang kotor, bagaimana kata seseorang tu? Ya, sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hati dia akan mengawal apa yang kita sebut pada lidah kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Lalu mereka berkata, kaum Thamud yang hebat-hebat, yang bongkak-bongkak ni, mereka berkata, patutkah kita ikut seorang manusia, seorang lelaki, sedangkan dia pun daripada kita-kita juga, ya, daripada kita-kita juga, dan dia tu bukannya ramai, dia tu seorang je. Maksud tak ada followers, tak ada pengikut-pengikut, dia adalah seorang-seorang. Tiba-tiba dia yang seorang-seorang nak suruh kita ikut dia. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa siapa yang akan keluarkan kata-kata yang macam ni? Ya, biasanya bila ada seseorang nak tunjukkan kebenaran kepada kita, jalan yang betul kepada kita, lalu kita katakan kepada dia, kamu siapa nak ajar saya? Apa maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Walaupun apa yang ditegur tu betul, tapi bila start dia cakap, kamu siapa? Kamu siapa yang nak tegur saya? Maka dekat situ tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia nampak takabur. Tapi yang dia tak nampak, takabur sedang menutup dia untuk menerima kebenaran. Itu yang ada dalam diri kaum Thamud. Itu yang Allah cerita kepada kita berulang-ulang kali. Jangan rasa diri kamu hebat, jangan kamu rasa sombong, jangan kamu rasa takabur, sebab perasaan-perasaan itu akan menghalangi kamu daripada menerima kebenaran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, rupa-rupanya kata-kata orang yang hari ni, kalau hari ni ada orang kata lah, ya, kamu siapa? Ya, kamu siapa? Kamu belajar tinggi mana? Ya, kalaulah dia kata begitu, sebenarnya bukan orang zaman ni je guna ayat tu. Orang zaman dulu dah gunakan ayat itu kepada seorang nabi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa lagi mereka kata? Ya, bila dia kata dia ni siapa, kemudian dikatakan wahidan, dahlah dia ni seorang. Ya, jadi dekat sini kita boleh belajar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sekalipun Nabi Saleh itu dia berseorangan saja, tapi kalau dia benar, tetap benar. Kerana kebenaran itu tidak terletak pada ramainya orang. Ya, kalau ramai orang ikut, itu mesti betul. Kalau ada sikit-sikit ikut, tu tak betul, tak. Ya, banyak yang Allah Subhanahu wa taala dah ajarkan kepada kita, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun dia berdakwah. Bukan sekejap, lama sekali dia berdakwah. Tapi kata Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah, falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, tak bertambah pun bilangan pengikut-pengikut aku, tak ramai, tak bertambah orang yang mengikut ajakanku, yang mengikut dakwahku, tak ramai, melainkan mereka firara, lari dari saya, lari dari saya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau benar dan ramai, benar juga. Tapi kalau benar tapi sedikit, dia benar juga. Bukanlah bilangan itu yang menentukan sama ada benar ataupun tidak. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang ketiga. Ya, yang ketiga, nak tunjukkan bila kita ada rasa takabur, kita rasa hebat, maka akan timbul satu lagi penyakit yang sangat bahaya yang dinamakan sebagai hasad. Ya. Dia step by step dia rasa diri dia hebat, dia bangga dengan kedudukan dia.
Kemudian timbul perasaan hasad, ya, sebagaimana hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana hasadnya Qabil kepada Habil. Bahaya. Hasad ni dia membawa kepada penyakit-penyakit yang lain, ya, tindakan-tindakan yang jahat, hingga apa yang berlaku tuan-tuan dan puan dirahmati Allah disebutkan dalam kisah ini, inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Jika kita ikut dia, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila. Ada kata macam tu. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, para nabi mereka berhadapan dengan kaum yang hasad dengki kepada mereka, dan salah satu cara mereka jatuhkan Nabi itu adalah dengan membunuh karakter Nabi itu, ya. Dinamakan sebagai karakter assassination. Mereka bunuh karakter tu, ya. Dia kata kalau kita ikut dia, kita pun sama-sama gila. Kalau kita ikut dia, kita pun sama-sama sesat. Baik jangan ikut. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu adalah kaedah, ya, kaedah yang digunakan oleh kufar, orang-orang musyrikin, ya, orang Thamud yang menyembah berhala. Jadi mereka tak nak ikut para nabi, mereka dengki kepada para nabi, mereka dakwa para nabi yang bukan-bukan. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kaum Thamud yang jahat ini. Ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Tidaklah tak patut sebenarnya wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya, ya. Maksudnya nak bagi tahu Nabi Saleh tu tak layak. Mereka mendakwa begitu. Kerana disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi Saleh bukanlah yang tersohor dalam kalangan mereka, yang terkaya dalam kalangan, bukan. Jadi yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, yang ada kedudukan ni, mereka berkata, kenapa pula nak ikut dia? Kenapa pula wahyu boleh turun kepada dia? Sedangkan nak kata yang hebat, ramai lagi yang hebat-hebat. Tapi kenapa Nabi Saleh yang dapat wahyu? Ya, jadi kenapa kita nak ikut dia? Begitu. Ya, timbul persoalan-persoalan begitu. Kemudian dikatakan dalam terjemahan ada tafsiran, padahal orang-orang yang lebih layak daripada ramai lagi. Kenapa Saleh yang dapat? Bagi mereka lah, ya. Kita sebut Nabi Saleh. Kenapa Nabi Saleh yang dapat wahyu daripada Allah? Kenapa dia pula menjadi Nabi? Jadi dekat situ tuan-tuan dan dirahmati Allah, mereka lemparkan lagi tuhmahan. Mereka berkata bal huwa kadzabun asyir. Sebenarnya dia seorang pendusta, lagi sombong dan angkuh. Jangan ikut dia. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Yang dibimbangi oleh orang-orang yang lebih hebat, ya, yang mereka sangka lebih hebat daripada Nabi Saleh, mereka mendakwa bahawa Nabi Saleh sebenarnya nak dapat kedudukan dalam masyarakat kaum Thamud. Tapi sebab dia tak memiliki apa-apa, dia bukan yang paling kaya, jadi dia nak ada followers, dia mengakulah diri dia sebagai Nabi. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Thamud, ya. Kemudian mereka berkata, saya'lamuna ghadan minal kadzabul asyir. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu mereka akan ketahui kelak siapa sebenarnya yang mendusta, siapa sebenarnya yang sombong lagi angkuh tu. Sebenarnya bukan Nabi Saleh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi mereka yang takut, mereka yang khawatir kedudukan mereka tergugat, yang jahat tu. Mereka sebenarnya yang angkuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Baik. Dekat sini ada perbualan di antara Nabi Saleh dengan kaum Thamud. Ya. Nabi Saleh berkata, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana pandangan kamu kalau aku dapat tunjukkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran daripada Allah? Kalau ada bukti-bukti bahawa aku adalah utusan daripada Allah, maka menjadi
kebiasaan kaum-kaum yang terdahulu, bila ada seseorang mendakwa diri sebagai Nabi dan Rasul, mereka akan minta mukjizat. Ya, mereka akan minta mukjizat. Lalu apa yang diminta oleh kaum Samud? Mereka meminta Nabi Saleh satu perkara yang mustahil, yang tak boleh diterima oleh akal. Apa dia? Mereka meminta kepada Nabi Saleh agar datangkan seekor unta betina yang mengandung, yang hamil, ya, yang ada susu, ya, daripada celahan batu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu mustahil. Kalau kata datang daripada padang pasir ke, datang daripada arah barat ke timur ke, itu mungkin boleh tiba-tiba ada. Tetapi sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu, bila mana mereka meminta mukjizat, sebenarnya bukan nak ikut. Mereka bukan nak ikut, tetapi mereka nak jadikan permintaan mukjizat itu sebagai bukti bahawa Rasul itu tak dapat bawakan mukjizat, dan mereka akan jadikan sebagai hujah. Buat apa nak ikut? Dia mana boleh datangkan mukjizat? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apabila mereka meminta kepada Nabi Saleh datangkan seekor unta betina yang hamil, ya, yang ada susu yang banyak, ya, daripada celahan batu, Nabi Saleh salat, doa pada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul keluar daripada batu unta yang mereka minta. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna mursilun naqah, sesungguhnya kami hantarkan unta betina yang menjadi mukjizat, dan dia bukan sebarang mukjizat, tapi ujian ke atas mereka. Ya. Maksud kalau mereka tetap tak nak terima, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka. Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar, dan khabarkanlah kepada mereka bila dah datang unta betina itu. Dan unta betina ini bukan unta betina yang biasa, sebab Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Quran, hadhihi naqatullah. Ya, ini adalah unta betina milik Allah. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada Allah, maka dia hebat. Sebagai Baitullah, ya, rumah Allah, kemudian kalamullah, Al-Quran, kitabullah. Bila apa yang berhubung dengan Allah, maka dia hebat, dia istimewa. Maka khabarkan kepada mereka bahawa sesungguhnya air, ada sumur ataupun telaga, kena bahagikan. Sebab mereka minta mukjizat itu, mereka kena bahagikan. Sehari unta ni akan minum, yang lain tak boleh minum. Ya, esok kamu ambil air daripada telaga ini, unta tak akan minum. Tetapi yang hebat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena sabarlah, sebab ini permintaan mereka sendiri. Pada hari unta itu yang minum dan mereka tak boleh ambil air daripada telaga itu, unta ini sendiri yang akan berikan susu kepada mereka. Masya Allah. Dalam minta dapat susu lagi, patutnya mereka gembiralah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Hari yang mereka ambil air, mereka minum air biasa. Hari mereka tak ambil air, mereka dapat minum susu unta. Masya Allah. Patut mereka syukur pada Allah. Ya, mereka minta mukjizat, mukjizat yang bagi kelebihan pada diorang. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana kita kembali kepada hati, kepada jiwa yang kotor, patutnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia kata bagus juga kita minta unta macam ni kan, kita pun dapat minum susu, kita pula untung kan. Tak. Tapi mereka ini khawatir, bagaimana kalau unta ini menjadi asbab ramainya pengikut Nabi Saleh. Macam mana kalau hari-hari orang tengok unta ni bagus, kemudian mereka menjadi pengikut Nabi Saleh. Ini tak boleh jadi. Ya, jadi perancangan mereka ketika mana Allah Subhanahu wa taala tegur, ya, dalam surah Asy-Syams, ya, janganlah kalian, ya, mengganggunya. Dalam surah yang lain, wala tamassuha bisu'in, jangan kamu cederakan dia, jangan kamu buat apa-apa yang tak baik pada unta betina itu. Itu pesanan Nabi Saleh kepada kaum dia.
Tetapi apa yang mereka buat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, idzim ba'atha ashqaha. Dalam ramai-ramai mereka berkomplot, yang jahat-jahat tu ramai, yang hati-hati yang busuk tu ramai. Mereka telah bangkitkan seorang lelaki, ya, yang dinamakan sebagai Qudar bin Salif, ya, Qudar bin Salif, ya. Disebutkan bahawa lelaki ni yang paling jahat sekali, ya, paling jahat sekali, ya. Bahkan para ulama kata, kenapa dia paling jahat? Kerana Allah sebut dia yang paling jahat dalam Al-Quran, ya. Paling jahat sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala larang mereka, ya, larang mereka daripada mengganggu unta tersebut, mereka telah utuskan, ya, seorang lelaki iaitu Qudar bin Salif untuk membunuh unta betina tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah ingatkan mereka, jangan ganggu unta betina, jangan ganggu unta betina. Kita nak belajar kat sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bahawa kesombongan, sifat takabur, sifat hasad, dia bukan sekadar membenci seseorang, tapi kebencian dia tu boleh membawa kepada tindakan yang dahsyat, yang teruk, ya. Semua gara-gara hati, ya. Semua gara-gara apa yang ada di dalam jiwanya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fakadzabuhu fa'aqaruha. Lalu mereka mendustakan, ya, mereka tak peduli apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh, fadamdama alaihim, maka mereka pun fa'aqaruha, mereka pun sembelih unta tersebut, mereka bunuh unta betina tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah telah membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Baik, kat sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, disebutkan di dalam Al-Quran bahawa Allah telah datangkan satu angin yang kuat, ya, angin yang kencang, bunyinya sangat kuat, ya, bunyinya sangat kuat, hingga mereka tu menjadi seperti rumput-rumput yang berterbangan, hancur, ya. Dengan angin yang kuat, dengan suara yang kuat, Allah hancurkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah ini, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah telah binasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah ratakan mereka, ya, Allah ratakan mereka, ya, dengan tanah. Jadi begitu sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala membinasakan satu kaum yang mendustakan nabi yang Allah utuskan kepada mereka. Sebabnya apa? Sebab yang kita nak pelajari adalah punca daripada kehebatan yang dimiliki. Tetapi selagi mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kehebatan yang kita ada, kekayaan yang kita ada, kecantikan yang kita ada, apa-apa yang saja kita ada, selagi mana kita sandarkan itu Allah punya, itu Allah yang bagi, itu Allah yang pinjamkan kepada kita. Kita tak hebat pun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tapi Allah yang bagi. Kita tak kaya pun, ya. Kalau bukan Allah yang bagi, kita tak akan memiliki apa-apa pun, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita nampak orang yang lagi hebat daripada kita, masya-Allah, itu kelebihan Allah bagi pada dia, ya. Bila kita nampak ada orang lagi kaya daripada kita, masya-Allah, itu rezeki Allah bagi pada dia. Kita tak akan rasa apa-apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bahkan kita gembira, Masya Allah, ya. Ada orang kaya di kampung kita, banyak diinfak ke rumah Allah, kita rasa. Tapi kalau kita ada perasaan hasad dalam diri kita, kita akan mempertikaikan, dia dulu kerja apa, macam mana dulu dia kerja macam tu, hari ini dia boleh kaya. Kemudian dia dapat, contohlah dia kata dia dapat daripada sumber yang haram, kemudian dia bagi masjid pula. Jadi bertambah-tambah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kebencian bila ada hasad dalam diri. Tapi kalau orang itu dia sucikan hati dia, itu kelebihan Allah bagi pada dia, masya-Allah, itu untung untuk dia, ya.
Jadi kita akan sentiasa redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yakhafu uqbaha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Samud semata-mata untuk memberikan pengajaran kepada kaum-kaum yang mendatang, kaum-kaum yang berikut. Sebagaimana apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kawasan itu bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, baginda ingatkan mereka, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam ingatkan mereka, janganlah kalian meminta-meminta petanda, petunjuk daripada Allah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, ya, ketika mana melalui kawasan itu. Kerana apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam ingatkan, dulu di sini ada satu perkampungan, ada orang yang tinggal di sini, ada orang yang hidup di sini, tapi disebabkan mereka minta mukjizat daripada nabi mereka, dah lepas minta mukjizat, mereka mendustakan pula nabi mereka, maka hari ini kamu lihat, kamu tengok, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengajaran kepada kita. Tetapi fokus surah Asy-Syams adalah tentang jiwa kita. Kalau jiwa kita baik, hati kita baik, maka insya-Allah kita akan terhindar daripada sifat-sifat mazmumah yang sebenarnya bukan memberi mudarat kepada orang lain, tetapi sebenarnya hasad itu membakar dirinya sendiri. Wallahu alam. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.